Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channels. Beberapa hari lalu Mahathir ya membuat satu kenyataan yang begitu terdesak sekali, mengatakan bahwa Melayu akan hilang dalam tempoh 10 tahun. Jadi hari ini satu ulasan ya yang menarik saya kongsikan bersama dengan Anda, yang mengatakan bahwa ini adalah usaha ya Tun Mahathir untuk menutup siasatan terhadap kroni-kroni, ya mungkin juga anak-anaknya. Jadi mari kita ikuti kenyataan ya berita ini yang saya petik daripada Suara Keadilan, yang menyatakan katanya Melayu hilang 10 tahun. Cara Tun M elak publicity negatif siasatan. Itu antara kenyataan panas dalam satu kenyataan media ini. Jadi saya ingin membacakan bahwa mengatakan teori bekas ya Perdana Menteri, yaitu Dr. Mahathir Mohamad, kononnya kaum Melayu akan hilang di bumi Malaysia adalah dalam tempoh 10 tahun akan datang jika tidak bersatu, mungkin merupakan hela untuk mengalihkan isu siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Ismail Katas salah laku pentadbiran beliau 2 dekad yang lalu. Juga termasuk siasatan kepada kroni-kroni dan anak-anak, sahabat-sahabat semua. Jadi menurut Exco Angkatan Muda Keadilan Malaysia, Fakharuddin Muslim, ya Tun Mahathir katanya yang cemerlang dalam mengalih perhatian orang Melayu kali ini cuba sedaya upaya menghindari perhatian rakyat terhadap kekayaan keluarga beliau yang juga sedang disiasat. Katanya kenyataan Tun M bahawa Melayu akan hilang dalam tempoh 10 tahun lagi hanya hela beliau untuk mengalihkan perhatian rakyat daripada memberi tumpuan terhadap siasatan yang sedang dijalankan ke atas elit-elit Melayu seperti Daim Zainuddin dan juga anaknya yaitu Mirzan Mahathir dan juga yang terbaru Mokzani Mahathir. Elit-elit Melayu yang sangat dekat dengan beliau. Ucapan Tun M hanya sandiwara yang acap kali diulang guna bagi mengaburi orang Melayu. Jadi ini juga usaha terdesak beliau untuk meraih simpati dan sokongan Melayu yang semakin hari semakin pudar, serta hilang kepercayaan terhadap beliau, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Dalam pada itu Fakharuddin mengingatkan orang Melayu agar tidak sekali lagi termakan hela Tun M, kerana ahli politik veteran itu hanya bercakap tentang nasib bangsa Melayu yang setelah sekian lama telah tiada kuasa. Sebaliknya, kata beliau, Tun M sendiri adalah pemecah belah kesatuan orang Melayu apabila beberapa parti politik Melayu ditubuhkan pada era beliau berkuasa atau cuba merebut kuasa kembali. Katanya lagi, Tun pecahkan UMNO kepada UMNO baru akibat perselisihan dengan Kuli. Kuli kemudian membentuk Semangat 46. Kemudian akibat tindakan zalim Tun M terhadap Anwar Ibrahim, sebagian UMNO telah membentuk Keadilan. Apabila tidak bersama UMNO pada 2017, beliau tubuh bersatu untuk lawan UMNO. Apabila dibuang bersatu, beliau tubuhkan Parti Pejuang. Selepas keluar Pejuang, beliau anjur pula proklamasi Melayu. Tun faham bahawa katanya membawa naratif isu perkauman khusus berkenaan Islam Melayu akan membuka jalan untuk mendapatkan sokongan. Mujur katanya orang Melayu waktu ini cerdik dan bijak untuk membuat penilaian dan tidak mudah termakan dengan hasutan Tun M, katanya. Jadi Ketua Cabang Keadilan Tenggara itu Melayu seharusnya menjadi bangsa bermaruah dan cintakan kedamaian, hidup harmoni bersama-sama dengan kaum-kaum lain di Malaysia. Melayu katanya tidak harus mengikut naratif songsang Tun M yang merugikan negara, sebaliknya perlu membantu kerajaan perpaduan menterjemah budaya yang baik untuk diwariskan kepada generasi berikutnya. Katanya sebagai bekas menteri, Tun sepatutnya guna ruang ini ya di usia senja ini untuk mengajak masyarakat bersatu padu dan berganding bahu bersama kerajaan ya untuk bawa negara ketap yang lebih baik, bukan memecah belahkan kesatuan masyarakat yang berbilang bangsa. 10 tahun lagi dengan ketegasan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, insya-Allah katanya martabat orang Melayu akan terangkat dan dipertingkat. Namun yang hilang dari Malaysia ketika itu mungkin kroni-kroni Tun M, kroni-kroni Tun Dr. Mahathir, sinis Datuk Seri. Terbaik sahabat-sahabat semua, satu kenyataan yang begitu pedas ya ditujukan kepada Mahathir yang dikatakan begitu terdesak sehingga sanggup ya mau mengaburi mata
rakyat orang Melayu, rakyat Malaysia dengan membuat tuduhan-tuduhan, kenyataan-kenyataan yang berbaur hasutan sahabat-sahabat semua. Dan seterusnya, kes rasuah reman bekas setiausaha politik Datuk Seri disambung. Oh, itu dia sahabat semua. Ramai yang tertanya-tanya sebenarnya siapakah ya bekas menteri. Bekas menteri ini adalah dalam era Kerajaan Perikatan Nasional. Dan kalau saya tidak silap, ya rata-rata mengetahui bahwa Datuk Seri ataupun ya Datuk Seri yang dikatakan itu bekas setiausaha kepada setiausaha politik kepada Datuk Seri ini menganggap bahwa individu tersebut itu adalah seorang individu ya yang digelar sebagai guru besar Nobita. Guru besar Nobita. Siapakah individu sahabat semua? Jadi SPRM mendapat kebenaran untuk menyambung reman bekas setiausaha politik kepada seorang bekas menteri dan seorang ahli perniagaan bergelar Datuk Seri berhubung kes meminta serta menerima suapan daripada beberapa syarikat yang mendapat tender di sebuah kementerian. SPRM dalam kenyataan hari ini berkata perintah reman selama 3 hari bermula esok hingga 30 Januari terhadap kedua-dua suspek yang berumur sekitar 40-an itu. Perintah reman dikeluarkan Magistrate Ain Nur Sahira ya sazan selepas permohonan dibuat SPRM di Mahkamah Magistrate Putrajaya hari ini. Jadi sebelum ini kedua-dua suspek itu telah direman selama 4 hari bermula 24 Januari lepas bagi membantu siasatan terhadap kes berkenaan. Dan mereka dipercayai telah menerima suapan daripada syarikat serta kontraktor yang mendapat tender kerja di sebuah kementerian pada tahun 2020 hingga 2021 bernilai jutaan ringgit. Jadi sahabat semua, siapakah individu itu? Menteri siapakah ini? Berlaku pada tahun 2020 ketika Kerajaan Perikatan Nasional menjadi kerajaan sahabat-sahabat semua. Jadi sepanjang tempoh siasatan SPRM berkata beberapa buah kenderaan mewah yang dimiliki suspek telah disita dan juga dirampas. Mercedes kenderaan tersebut adalah Rolls-Royce Ghost V12 EVB. Terbatuk ya dengan kereta-kereta mewah, kenderaan-kenderaan mewah termasuk Mercedes-Benz, Range Rover, Porsche, Toyota Land Cruiser, Mini Cooper, Toyota Alphard, Toyota Land Fire dan juga Mercedes-Benz S400L. Begitu banyak kereta sahabat-sahabat semua. Jadi SPRM berkata kesemua kenderaan mewah itu kini disimpan di gudang sitaannya. Menurut SPRM lagi, kenderaan mewah tersebut dipercayai adalah hasil sumber rasuah yang diperoleh oleh suspek bersangkutan dengan tender di kementerian terbabit. Sementara itu, pengarah kanan bahagian operasi khas SPRM Dato' Azmi Kamarul Zaman ketika dihubungi mengesahkan lanjutan reman terhadap dua suspek berkenaan dan kes disiasat mengikut Seksyen 16 Akta SPRM 2009. Wow, makin panas, makin gempak sahabat-sahabat semua. Jadi untuk yang pertamanya, ya dikatakan Mahathir cuba mengalihkan perhatian atas siasatan yang sedang berlaku ya kepada kroni, kepada anak-anak beliau. Ya, dan dikatakan lagi seorang bekas setiausaha sulit kepada seorang menteri yang bergelar Tan Sri era Kerajaan Perikatan Nasional ya sedang ditambah reman dan juga bakal didakwa. Karena dikatakan terlibat ya dengan rasuah bernilai jutaan ringgit. Itu baru beberapa tahun memerintah. Kalau 5 tahun, 10 tahun tidak tahu apa lagi yang boleh disakau. Jadi sahabat semua, terima kasih kerana mendengar sedikit pencerahan daripada saya hari ini. Sekiranya Anda mau berikan sebarang komen, Anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayanya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saya daripada Orang Dapat Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.